Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zaha untuk video pandang pertama Oppo Find N. Jadi ini adalah telefon pintar dengan skrin boleh lipat pertama daripada Oppo yang dijual kepada umum. Yang mana ini adalah pesaing Oppo kepada Samsung Galaxy Z Fold 3. Jadi apa yang menarik dengan Oppo Find N ini dan kenapa saya katakan ini mungkin adalah definisi telefon dengan skrin boleh lipat terbaik. Ada sebab kenapa saya katakan begitu. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita mulakan video ini. Baiklah, sebelum saya terjah lebih dalam lagi mengenai peranti ini, mari saya kongsikan sedikit spesifikasi. Skrin luar ini adalah 5.49 inci OLED 60Hz, manakala skrin di dalam yang besar ini pula adalah 7.1 inci LTPO AMOLED dengan sokongan kadar segar semula sehingga 120Hz jenis adaptif. Jadi lebih kurang sama dengan apa yang Samsung gunakan. Kemudian kaca UTG yang digunakan, iaitu yang ultra nipis yang ada pada permukaan skrin dalam ini, adalah kaca UTG Flexion bersaiz 0.03mm tituk dan ketebalannya, yang mana juga dihasilkan oleh Samsung. Seterusnya, peranti ini dijana dengan chip Snapdragon 888 dengan pilihan memori mencapai 12GB RAM dengan storan dalaman sehingga 512GB UFS 3.1. Kemudian peranti ini menjalankan ColorOS 12 tetapi bukan Android 12, ia masih lagi menggunakan Android 11. Saya akan cuba ceritakan sedikit nanti kenapa. Dan ia ada pembesar suara stereo, bateri 4500 mAh dengan pengecasan pantas 33W dan pengecasan nirwaya 15W. Baiklah, saya akan cakap tadi. Kenapa ini adalah peranti dengan skrin boleh lipat terbaik? Kerana saiznya. Saiznya masuk akal. Contohnya, skrin luaran ini adalah nisbah 18:9 yang macam mana adalah lebih kurang saiz ataupun nisbah peranti beberapa tahun lepas. Jadi apabila kita buka YouTube menggunakan bahagian seluar ini untuk menaip mesej ke atau apa-apa saja kerja menaip, ia lebih mudah dikendalikan dan mudah nak uruskan satu tangan ataupun dua-dua tangan. Berbanding dengan Samsung Galaxy Z Fold 3 dengan skrin yang memanjang ini, kadang-kadang rasa sedikit aneh untuk digunakan sebab dia panjang. Kemudian apabila skrin yang memanjang ini, papat kekunci semua menjadi kecil dan kandungan juga menjadi terlampau tirus. Kemudian dengan pengimbas cap jari di sisi ini juga, kita sentuh je rasa selesa dan mudah berbanding dengan Samsung. Nak tekan cap jari pun kadang-kadang tak jadi, tapi ini terus nyah kunci. Baiklah, paling penting kita perlu cakap adalah perisian. Okey. Kenapa Samsung mempunyai pengalaman penggunaan yang lebih baik dan satu kemaskinan yang pantas. Kemudian integrasi One UI yang sangat baik dengan pelbagai multitugasan, fungsi dan ciri yang memudahkan pengguna dari segi productivity, kerja yang lebih efisien dan sebagainya. Antara keunikan yang Oppo tawarkan adalah Flex Mode dengan kawalan gesture yang mudah. Contohnya apabila ada dua aplikasi telah dibuka, hanya dengan guna 3 jari tatal ke bawah macam nak lakukan screenshot punya gesture itu, ia akan terus membuka dua aplikasi serentak. Dan ia juga ada satu toolbar kawalan di sebelah ini yang mana aplikasi juga boleh dibuka dalam keadaan tertingkap terapung atau juga sambung aplikasi dua tadi, multitugasan, yang agak baik. Dia juga dalam tetapan ada beberapa mode tersendiri yang telah menyesuaikan lagi pengguna untuk menggunakan peranti ini sebagai peranti productivity. Kemudian ia juga ada mode laptop yang mana aplikasi yang disokong boleh menggunakan mode seakan Flex Mode yang ada pada Samsung. Jadi itulah iterasi daripada Oppo buat masa ini. Baiklah, banyak yang ada pada peranti ini lebih kurang sama apa yang Samsung tawarkan tetapi lebih selesa digunakan. Tetapi banyak apa yang Samsung tawarkan pula rasa lebih bagus dan lebih katakan hampir lengkap. Sebab itu diamaskan kadang-kadang peranti ini antara peranti boleh lipat yang paling sempurna dan juga peranti yang paling selesa digunakan. Tetapi apabila Oppo membawa rekaan seperti ini, telah mengubah satu perspektif kami dan persepsi terhadap peranti dengan skrin boleh lipat ini. Ianya rasa lebih masuk akal
lebih selesa dan rasa normal. Dia macam dah boleh terus selesakan diri dengan peranti seperti ini. Oh ya, sebelum saya terlupa, saya akan cakap sedikit mengenai kamera. Kamera peranti ini adalah 50 megapiksel, sensor yang sama yang ada pada Oppo Find X3 Pro. Kemudian ditemani dengan dua sensor 16 dan juga 13 megapiksel untuk sudut ultra lebar dan juga untuk telefoto. Kemudian baterinya tadi pengisian hanya Super VOOC 33 watt. Walaupun rasa macam rendah je berbanding dengan peranti mercu mereka yang lain, tetapi sebenarnya ia adalah lebih pantas daripada pesaing. Jadi dengan dua peranti ini, kedua-duanya ada kekurangan dan kedua-duanya ada kelebihan. Dari apa yang saya lihat kat sini, perisian Samsung mungkin lebih bagus lagi kerana dah ada banyak pengalaman. Oppo ada beberapa yang lebih bagus daripada Samsung, tetapi mungkin dia perlu lagi, orang kata, polish lagi untuk jadi lagi lebih bagus dan lebih matang. Dan disebabkan peranti ini juga adalah variasi China dan mungkin tidak akan dijual di pasaran global pun, kebanyakan aplikasi yang menyokong mod-mod hebat untuk flex mode ataupun dual window ni semua terhad pada aplikasi daripada China sahaja berbanding dengan aplikasi global. Harga jualan peranti ini juga sebenarnya adalah lebih murah berbanding dengan Z Fold 3 yang mana 8256GB bermula sekitar RM5,100 dan 12512GB pula adalah sekitar bawah RM6,000, RM5,980 lebih kurang macam itu, dan sudah pun habis dijual di China sehingga ada harga scalpers yang tidak masuk akal. Jadi apa kata anda mengenai peranti ini? Kalau ditawarkan di Malaysia, adakah anda akan memilih Oppo ataupun Samsung? Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zaha. Jumpa lagi dalam video Aman akan datang. Assalamualaikum.